الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه الحق قدره وبقدره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فارده إلي عند حاجتي إليه. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ayahanda moderator majlis yang dikasihi lagi disegani Ayahanda Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, Saf kepimpinan Masjid Al-Bukhari, antaranya yang berhubung dengan kita sebelum ini Fadil Ustaz Ahmad Mahyudin Encik Rahman, Saf kepimpinan wakil daripada Jabat Mufti Negeri Kedah Darul Aman, alim ulama, asatidzah dan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan yang paling dikeramikan adik-adik, anak-anak generasi pengganti kita. Mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sihat ya? Sihat ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Nampak berseri-seri tuan-tuan. Saya permulaan mukadimah ni cakap Kuala Lumpur lagi, sebab main tadi pun daripada Kuala Lumpur. Tapi dia Ustaz lagi dia kali dia tukar pasal kau main kita orang Kedah juga. Kedah bukan Kedah Ustaz, Kedah Bali. Kedah Bali siap mas lagi. Tepang selain hijab mampu ni. Dia keluar ni. Dan insya-Allah tuan-tuan, pertama sekali saya juga mewakili Anugerah, saya juru cakap Anugerah, sebuah syarikat yang mengeluarkan produk pemakanan, minuman, barangan keperluan kesihatan yang melalui proses terapi Quran dengan harga yang mampu milik. Kalau kita lihat sebelum ini, era 90-an, air rawatan Quran itu ialah dalam keadaan situasi pada hari itu dengan harga yang agak tinggi. Namun hari ini cuba antara objektif Anugerah cuma merendahkan, meminimumkan kos. Alhamdulillah kita membantu orang-orang yang mungkin tidak mampu. Yang mampu alhamdulillah dia boleh berikhtiar dengan sendirinya. Yang mungkin tak mampu, bacaannya tidak baik, dia boleh mengambil khidmat yang disediakan oleh Anugerah, menggunakan produk yang telah diterapikan dan sebagainya. Tapi itu adalah sebagai satu bonus untuk mengikat keyakinan kita kepada hebatnya Quran dalam merawat segala masalah penyakit. Tapi yang paling penting adalah material, proses material, bahan-bahan yang digunakan yang diambil daripada kajian sains dan juga tradisional. Sebagai contoh, ada beberapa produk di luar sana, di belakang sana, di meja jualan, kita boleh lihat nanti. Dan Anugerah merupakan penaja untuk program kali ini, wacana perdana kali yang ke-10. Kalau sebelum ini berlangsung di yang pertama di Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor, bersama Ustaz Kazim dan Ustaz Syarhan Syafini, khususnya Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Hasin Bollywood, Ustaz Hasin Baharin, di Stadium Darul Makmur yang dihadiri 110,000, lebih 100,000 memenuhi Stadium Darul Makmur. Dan seterusnya di Kelantan
di Langkawi, di Johor, Negeri Sembilan, dan kali ke-10-nya di Masjid Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia pada mulanya rancangan awal hendak dilaksanakan di Singapura untuk kali ke-10. Namun bila ada beberapa teknikal yang perlu dianjak masa, dan kita telah pun kelapangan panel pun dah ada, kita bawa, dan dengan ketentuan Allah kita bawa pulang ke utara. Alhamdulillah, untuk panel kita pada hari ini kita bersama dengan juga Ustaz Hasim Baharin, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Hasim Bollywood, dan juga Ustaz Muhammad Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mat Cino. InsyaAllah, dan program kali ini dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, dan juga dengan kerjasama tempat fasiliti kemudahan yang disediakan oleh pihak Masjid Al-Bukhari. Sekali lagi mewakili pihak juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Kuasa, dan juga pihak Masjid Al-Bukhari dan juga Jabatan Mufti atas kerjasama yang baik ini untuk kita manfaatkan malam kita, antara malam-malam di awal Muharram, malam-malam yang mulia dalam azam yang baru, semangat yang baru ma'al hijrah. Kita laksanakan pula majlis ilmu pada malam ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk meneruskan lagi program, kita ni moderator ya. Moderator ni tugas kita pasti bola. Nak lecet tu panel. Dan malam ni juga sebenarnya orang tengah lecet bola ni tuan. Antara JDT menentang Pahang Darul Makmur. Kedah gimana Kedah? Mula tu semangat dah. Rupa-rupanya kena 5-0. Minta maaf ibu-ibu kita rakyat sikit anak-anak muda, sebab anak-anak muda ramai malam ni. Anak muda ni dia minat sukan, minat bola. Tahu macam mana? Saya berminat juga lah, lebih kurang. Jadi itulah, menang kalah ada pertandingan. Jadi malam ni walaupun final, orang nak tengok bola, ada yang tak puas hati. Dia kata biar jadi timbalan dendam untuk Kedah. Turut punya Pahang, dia bala Kedah sampai 5-0. Dia nak tengok malam ni jadi hentam Pahang. Tapi tak juga dia batalkan hasad tu, dia nak tengok serai ulangan tengah malam nanti. Kenapa? Sebab nak datang wacana pada malam. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah dan syabas. Sebab apa? Sedetik kita duduk dalam majlis ilmu, semuanya dirakam oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan balas walaupun sedikit. Walaupun datang tidur dalam majlis ilmu pun ada keberkatan dan nilai. Jadi insya-Allah untuk melanjutkan lagi perbincangan kita pada malam ini, saya mohon izin tuan-tuan selaku moderator majlis mempersilakan panel kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Hasim Baharin dan Ustaz Muhammad Ibrahim untuk berada di atas pentas. Tafadhal masykurah, dipersilakan. Takbir. Tuan-tuan yang berkhusus, insya-Allah pada malam ini kita membicarakan tajuk yang simple, yang mudah, namun sebagai kita ingat balik, ada yang kita buat dah, kan? Ada yang kita dah amalkan. Selamat datang Ustaz Muhammad Ibrahim. Rasa macam janggal pula panggil Ustaz Muhammad Ibrahim tuan-tuan. Bapa tuan-tuan kita biasa panggil Ustaz Mat Cino. Silakan Ustaz. Itu sampai. InsyaAllah tuan-tuan, sementara kita menanti kita Ustaz Hasim Baharin. Ustaz Muhammad Ibrahim, saya kenalkan dulu dia datang. Ustaz Muhammad bin Ibrahim namanya. Berasal daripada, ingat kod dasar pada Cina, tak tuan-tuan. Bukan Guangzhou, bukan Hong Kong, bukan. Asal daripada kampung Kupang Wali. Terbang semuanya dijak mampu ni lebih kurang tu. Jadi tapi tak tahu lah malam ni nak keluar bahasa apa, bahasa Bali ke bahasa Cina, wallahu alam. Tapi rasa-rasanya biasa bahasa Cina lah, sebab Ustaz Mat Cina dia ada kelebihan boleh bertutur dalam bahasa Cina. Ini sebagai seorang dai contoh tuan-tuan. Jadi anak-anak kita, satu pandangan peribadi saya, kita didik mereka memahiri pelbagai bahasa. Ustaz Mat Cina, izin saya, ini Ustaz Mat Cina. Ustaz Mat Cina asal pada Kupang, Bali. Pernah menuntut di Mesir. Selesai di Mesir, panggil Ustaz ya, ditonton. Selesai di Mesir, terus ke Cina pula. Cina pula merantau ke negeri orang, negeri yang jarang-jarang orang nak pergi.
untuk belajar ilmu agama. Kalau nak pergi pun untuk jalan-jalan, untuk shopping dekat China. Tapi ustaz pergi cari ilmu. Beza kan. Sekarang letak di Kuala Lumpur, letak di Kuala Lumpur ustaz, dan juga mempunyai isteri seramai seorang ya, bagus seorang. Secara rasminya seorang, dan tak rasmi pula kan, dan anak seramai 6 orang. Alhamdulillah tuan. Ni dia berkat kopi goji ni, insya-Allah. Dan jangan nanti Allah SWT. Dan juga sekarang beliau memberi fokus kepada NGO Rahmat Care. Dan baru-baru ni saya bersama dengan Ustaz Mak Cina, kita ke negeri Sarawak, dan Ustaz balik pada tu ke China pula membantu sahabat-sahabat Muslim di sana dan sebagainya atas nama NGO Rahmat Care. Saya dah kenal diri kat sana. Ada yang kenal aku, selamat jumpa lagi. Yang belum kenal saya ni lah, main ke Kedah juga lah, ke Kuala Ketik juga lah. Ngaji pondok pondok pisang tu, pondok berian. Dan sekarang ni sedang menyiapkan master di UKM, InsyaAllah. Kalau sebelah kanan kita Ustaz Mak Cina, sebelah kiri sebentar lagi Ustaz Haslim Bollywood. Maknanya Cina Wood VN Bollywood. Saya tengah-tengah ni siang. Contohnya siang pun bolehlah isap lighter dengan apply kaikak pun boleh lah sikit-sikit tuan-tuan kerana sekalian. Jadi apa yang kita nak bicarakan malam ni Ustaz, tentang rahsia murah rezeki dan juga kebahagiaan rumah tangga daripada Al-Quran. Itu dia rahsianya. Sebab apa dinamakan rahsia? Sebab kita tak tahu. Kalau tahu tak jadi rahsia. Tak. Kalau tahu tak jadi rahsia. Jadi rahsia sebab kita tak tahu. Jadi mudah-mudahan pada malam ni perbincangan kita macam kita sebut tadi, kadang-kadang kita tahu dah, cuma sebagai peringatan kita ulang balik. Tahu dah ni tapi tak beramai. Jadi insya-Allah pada malam ni menjadi sebagai turning point, sebagai titik mula untuk kita menyemarakkan lagi semangat kita untuk beramal. Baiklah, kita nak berbalik kepada panel kita yang kedua, Ustaz Mak Cina. Teman Cina pun geram kan? Ustaz Mat Bollywood bantai aku, dia kata tunggu saya. Ingat Cina bukan sekarang Cina kan? Ini Cina sepek bukan sekarang sepek. Sepek dia Ustaz. Kalau Ustaz ni Bollywoodnya hitam bukan sekarang hitam. Bapak saya putih lagi lah. Ustaz Cina memang Cina memang putih semua, tapi sepek bukan sekarang sepek. Kita tengok tuan-tuan, kita santai je malam ni tuan-tuan. Bukan kata nak poli-poli dah, memang kita pergi ke gurau. Ustaz-ustaz akhir zaman ni dia seputing. Dia seputing, dia tak ada masalah, boleh gurau. Dia tak boleh tahu, lagi depan dia aku boleh. Tuan-tuan, jadi insyaAllah kita nak tanya kepada Ustaz Mak Cina, selaku orang yang berpengalaman mendekati masyarakat Cina, bukan sekadar Cina di Malaysia, bahkan sampai ke peringkat antarabangsa. Pernah bertahun-tahun belajar di Cina dan menyelami suasana kehidupan Cina. Bangsa Cina merupakan bangsa yang kita kenal, bangsa yang gigih dalam perniagaan, dan mereka dipercaya dalam perniagaan. Walaupun tak semua, tapi sebagian besar percaya. Hebat-hebat kan? Ada orang guna istilah, kalau tak dibutuhkan Cina. Betul ke istilah itu Ustaz? Kan macam-macam Ustaz akan menceritakan hakikat sebenar. Dan kalau benar mereka ni betul-betul usaha, apa rahsia mereka Ustaz? Dan rahsia-rahsia itu ada tak relate dengan Quran? Cuma orang Cina yang ambil, orang Islam tak ambil, tak buat, orang Islam buat tak tahu sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau Kujahau Tajahau Wanchanghau Kuhau. Tajahau ni apa khabar semua? Dia sebut Tajahau. Apa khabar semua? Jadi Ustaz sendiri tanya macam tu, jadi saya tanya dalam bahasa negeri. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa
دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Dan orang yang berjihad berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami berikan hidayah petunjuk kepada mereka untuk berada di atas jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang suka berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Dimuliakan sahabat moderator Fadil Mahmud Azhar. Rupanya orang kampung saya juga kata tak jauh dengan rumah saya di Bali Kedah yang diraikan Fadil Ustaz Hasdin Mahrin, yang agak beberapa kali saya bersama dengan beliau. Tuan-tuan Imam, pengurusi dan seluruh hadirin kuasa Masjid Al-Bukhari, wakil daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, seluruh kepimpinan syarikat Anugerah, seluruh pimpinan masyarakat di semua peringkat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya kasih lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk berada di bulan yang mulia, bulan Muharram, yang Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, bulan yang hebat. Berada di tahun baru hijrah Nabi SAW yang mengingatkan kita perjuangan besar untuk menegakkan Islam ini. Nabi SAW ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, "Mahadha?" Apakah ini? Maka jawab orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Hari ini hari baik. Yaumun najallahu Bani Israel. Hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel daripada menjadi mangsa kezaliman dan permusuhan Fir'aun dan bala tentera. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Hari ini, hari 10 Muharram, menjadi hari yang besar bagi sejarah umat, sejarah kaum Bani Israel, yang kita nak puasa pada besok hari yang Tasu'a wa Yaumul Ashura. Kita nak puasa hari ke-9 dan hari yang ke-10. Yang peluang ini jangan direbut, jangan diabaikan. Kerana Nabi sendiri pernah bersabda bahawa siapa yang berpuasa pada hari Ashura ini, maka akan yukaffiru sanatan allati qabla. Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka yang setahun yang terdahulu. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila meningkap tabir sirah perjuangan ini, kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang menjadi kebanggaan kepada puak Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah, yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi ke tepi Laut Merah untuk menyelamatkan diri. Tetapi Allah biarkan Nabi duduk di situ, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, dalam keadaan Fir'aun dan tentera dia. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu, sedang mengekori di belakang. Kita pun pelik, dan Nabi Musa berada berjuang di tempat yang benar. Sepatutnya Nabi Musa sampai, Nabi Musa boleh Allah Ta'ala sediakan bridge, jambatan
ataupun buat terowong, ataupun bekukan air laut, terus dan musuh boleh berjalan. Tapi tidak, tuan-tuan, Allah Ta'ala biarkan di situ. Bahkan Allah suruh Nabi Musa sedikit berusaha untuk buat kerja kepada agama. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, dan kami wahyukan, kami arahkan kepada Musa untuk pukul sedikit ke laut. Pandailah kami nak buat, nak belah laut kan, nak buat highway kan, nak buat apa, pandailah, tapi kena usaha. Maka alhamdulillah, akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan tenggelam. Bila tenggelam, Fir'aun duduk di tengah-tengah laut, hatta idza adrakahul gharaq. Bila Fir'aun sudah duduk di tengah laut dan nampak dia hampir tertenggelam, maka dia berkata, amantu bi annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel. Hari ini aku beriman dengan siapa? Dengan Tuhan yang diimani oleh puak-puak Bani Israel. Dia pun tak boleh sebut, bahkan dia mengaku wa ana minal muslimin, dan aku juga masuk di kalangan Allah yang berserah diri. Ini cerita saya bawa sedikit agar kita dapat meningkap kembali sejarah Nabi Allah Musa AS, yang antara Nabi, para Anbiya yang diuji oleh Allah SWT. Hari ini kita dengar cerita Ustaz Asli diuji, Ustaz Azhar Idrus diuji, teman-teman yang lain diuji. Saya ni tuan-tuan, sebab saya ada Facebook, tapi saya tak jarang buka tuan-tuan. Saya pun tak mau ambil tahu, sabuk kalau tahu tuan-tuan. Banyak kerja yang kita nak buat, duk layan benda Allah tu, walaupun ada positifnya, tapi banyak yang kadang-kadang jadi negatifnya. Jadi saya tak apa ambil tahu sangat, mungkin saya pun tak banyak lagi lah. Adalah waktu duduk sikit-sikit, kata saya belum terkenal duit kumpulan perangsang di Selangor Darul Ihsan, dapat job banyak, projek besar-besar. Apa yang besar saya pun tak tahulah. Ada 2, 3, 4 kali dia panggil kita berforum, kita berkhiyamul lail, kita pimpin solat, ceramah dia dan sebagainya, kursus-kursus dia. Adalah yang tu tuan-tuan, dapat 2, 3 ratus sekali pergi. Tak kalah tu projek besar tuan-tuan. Tapi fitnah ni benda biasa yang berlaku dalam perjuangan. Kalau tidak kerana fitnah diuji, Nabi lalu diuji lagi hebat. Disebut Nabi SAW sebagai tukang sihir. Inna hadza lasahirun mubin. Semua Nabi-Nabi dituduh sebagai tukang sihir, majnun, orang gila. Ini benda biasa. Sebab itu nak jadi sebagai seorang pejuang, nak jadi sebagai seorang duat, maka insya-Allah hari ini kita buat seminar pemantapan doa. Alhamdulillah dihadiri oleh lebih 1,500 orang. Kita buat di Merebuk Kedah. Alhamdulillah ramai yang datang untuk nak belajar, untuk nak mendepani cabaran fitnah moden era akhir zaman. Fitnah SMS, adanya WhatsApp, buat gambar itu ini dan sebagainya. Maka ini semua cabaran dalam berdakwah. Apa yang penting ialah apa yang kita buat untuk agama, apa yang kita dah bantu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, walaupun Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah, janji Allah, Islam pasti akan menang, Islam pasti akan ditegakkan. Negara dunia akan dipimpin oleh para alim ulama, negara akan dipimpin, ditadbir oleh orang-orang yang kuat beragama suatu hari nanti. Ini keyakinan, tetapi kita mesti berusaha untuk memberikan saham yang terbaik kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bukan orang Cina, saya dipanggil Mak Cina. Zaman saya belajar di sekolah menengah agama Sungai Petani Bidung, saya mengaji tahun 89 sampai 96. 96 saya sambung STPM di Madrasah An-Nahdah Bukit Asam. Saya minta maaf tuan-tuan, walaupun saya orang Bali, orang Kupang, tapi saya demi Allah tuan-tuan, saya tak pandai cakap dulu. Kalau Ustaz nak suruh saya cakap, saya tak pandai, sungguh minta maaf tuan-tuan. Saya beranak tu saya ingat mak dengar mak saya cakap ayam, dia tak kata dia kata ayam. Jadi saya tak pandai lah tuan-tuan, minta maaf. Nak cakap ajuk pun saya tak pandai. Jadi Cina boleh saya ajuk-ajuk boleh, tapi nak cakap tu saya tak pandai, sungguh minta maaf. Dan saya pun lepas darjah 6 saya belajar main di Sungai Petani, lepas tu main Ustaz.
Lepas tu saya pergi di Napoli, saya pergi Mesir, sambung tahun 3 di Universiti Al-Azhar Mesir, kahwin di Mesir, dapat anak seorang, saya balik. Kemudian saya duduk 3-4 tahun terlibat dengan kerja-kerja Islam, kerja-kerja dakwah ini. 3-4 tahun, tahun 2006 saya berangkat ke negara di China. Sebab tahun 96 orang panggil saya Mat Cina, tapi saya tak pandai cakap Cina. Masa tu belajar lah tuan-tuan, sang se u liu qi pa ni hao ma. Ni hao ma tu salah sebenarnya. Kan? Sebut yang betul ialah ni hao. Kan? Ni pula dia ada ni ada 4 ni. Hao ada hao ada 4 hao. Kalau kita sebut ni hao tak boleh. Dia ada kaedah dia. Kalau kamu kata ni hao ma tak boleh. Ma pertama mama, ma kedua apa, ma ketiga kuda, ma keempat takut. Kalau kata ni hao ma, apa khabar kuda, ma boleh. Itu bahasa kena reti, kena faham. Macam Ustaz kata tadi, kalau tak faham jangan pandai-pandai. Kena faham, kena bertanya, kena mengaji, kena faham, insya-Allah. Baik, maka saya mengaji dan saya pergi ke Kelantan tu belajar di Ma'had Dakwah wal Imam, buat diploma dakwah. Masa tu yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Tengku Boni Abdul Aziz Nikman, dia sebagai Menteri Besar, dia nak tarik sebab dia sebut dalam ucapan peresmian dia heran mengapa di tepi Masjid Muhammadi Cina puluhan tahun di tepi itu. Pagi-pagi duduk senaman tai chi di tepi Masjid Muhammadi di Padang Merdeka, tapi sampai hari itu tidak ada seorang pun yang peluk Islam. Apa rahsia dia? Rahsia dia kerana di antaranya kerana para pendakwah, para asatizah, para doa, juru dakwah ini tidak menguasai bahasa. Maka diajarkan, diwajibkan kami compulsory, mesti belajar 2 jam seminggu. Belajarlah secara paksa. Sehinggalah pada tahun 1998 saya duduk Pemuda Nasyid, dan ketika itu kebawa dulu yang Maha Muda yang Tuan Agung Almarhum Tuanku Jaafar datang nak melawat Kelantan. Bila melawat Kelantan, Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat sebagai Menteri Besar nak sambut ayahnya datang. Maka nak buat, oleh kerana protokol adat biasa, ada majlis santapan diraja, majlis jamuan diraja. Di samping majlis adalah program, adalah persembahan kebudayaan negeri, adalah makyumnya, adalah dikir barat dan sebagainya. Tetapi sebagai sebuah kerajaan yang mengembangkan konsep membangun bersama Islam, yang kita nak tunjukkan kepada kebawah dulu yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong, nak bagi tahu kata Islam tak ada masalah. Nak fikir pacebah tak apa, nak fikir barat boleh, nak nyanyi boleh. Maka alhamdulillah timbul idea untuk nak buat nasyid dalam bahasa Cina. Maka panggil saya, kalau boleh minta saya buat nasyid dalam bahasa Cina. Jadi kita pun belajarlah, panggil Cikgu Mai, belajarlah buat latihan dalam bahasa Cina, nyanyi untuk nak bagi tahu kepada Tuanku bahawa boleh beriba, Islam tak ada masalah nak beriba. Nak nyanyi lagu Hindustan ke, nak nyanyi lagu Cina ke, nak nyanyi lagu Siam ke, nak nyanyi lagu apa pun boleh, asalkan kalimah-kalimah yang baik yang mengajak manusia kembali kepada Allah, kalimah nasihat yang baik, kalimah yang boleh membawa kerukunan kepada masyarakat, yang boleh membawa masyarakat mencintai Allah dengan melihat alam dan sebagainya. Ini yang cuba ditonjolkan. Maka akhirnya kita buat lagu这是我们大家的路，让神圣的光照亮我的胸怀。大家来，人类们，让我们崇拜唯一的阿拉。不管我们生不生，相同意，相同种族。Islam是大家追随的宗教， Islam是和平相处， Islam是和平相处， Islam是大家的。faham tak? Ustaz Asri mungkin dia faham lah, dia mahu belajar. Here we are, joining hands together. We hope to light your heart now and forever. Let us all, oh mankind,
let us turn to go. Allah is the one. Oh, different cultures, different ways, different language, different days. Doesn't matter who you are. Islam is the way to peace. Islam is for you and me. Islam is for everyone. Islam is our choice. Islam is our choice. Islam is the way of life. Cukuplah kan? Ustaz Asli kata orang Masjid Bukhari ni cakap-cakap semua kan? Semua faham bahasa Inggeris, jadi tak payah terjemah lah. Kita tahu semua dah, Alhamdulillah. Jadi kita buat yang tu untuk nak gambarkan tentang indahnya Islam. Sebenarnya di hadapan program-program orang Cina, tuan-tuan, orang Cina semua tabik dia seronok sebab dia kata ada, dia tahu Islam, dia boleh faham Islam is for you and me. Islam is for everyone. Islam untuk semua, Islam for Islam way ren Islam way ren way wong Islam way ni way tajam Islam way bocah Islam way Malaysia. Buat satu lagu lagi pula, Islam for all. Seronok tuan-tuan. Sebab kita boleh gambarkan dengan lagu saja, kita boleh tarik dia. Soal hidayah itu soal Allah. Maka Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya saya buat keputusan nak pergi Adha. Saya balik, saya nak lengkapkan lagi kemahiran tambahan. Maka saya buat keputusan untuk pergi ke negara China. Dan bila sampai di negara China ni tuan-tuan, agak kagum lah. Saya pernah duduk di rumah Cina, tinggal bersama keluarga kat Cina, tengok macam mana budaya Cina. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok macam Cina-Cina di Malaysia. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Cina tuan-tuan, Allah, tuan-tuan takkan tengok orang Cina duduk saja-saja lepok-lepok, tak ada. Nak cari yang lepok tuan-tuan susah kan? Bahkan kebanyakan semua berjalan, bekerja. Tak ada nak jalan lembab, nak slow macam kita tuan-tuan, susah. Mereka kalau kita naik taksi, tahan nak pergi 500 meter ke depan. Sini kalau setakat nak pergi ke Pekanbaru, jalan kaki naik taksi, dia marah tuan-tuan. Dia marah. Dia kata mana ada orang jalan kaki. Dia kata aku nak naik, aku nak bayar, ikut aku nak. Kita marah, kita tak boleh jalan. Dia berjalan. Dia biasa berjalan 1 kilo, 2 kilo berjalan. Itu jalan biasa. Jadi sebab itu nak menunjukkan bagaimana orang Cina begitu. Kalau Ustaz Imam Buddha sebut tentang kalau orang Cina tak tipu bukan Cina, kalau tanya saya betul lah. Orang Cina ni tuan-tuan, kawan saya kata kalau orang Malaysia ada 10 orang, 6 orang boleh percaya. Kalau orang Singapura 6-10 orang, 2 orang boleh percaya. Kalau orang Cina 12 orang tak boleh percaya. Tuan-tuan mau faham? Kalau ada 10 orang, 12 orang pun tak boleh percaya. Maknanya memang menipu sungguh. Sampai kepada tahap dia dah tak percaya pada orang. Contoh tuan-tuan, minggu lepas saya ke Hong Kong, ke China, ada urusan balik daripada Sarawak, turun flight, terus connecting flight ke China, masuk Hong Kong. Kawan beli tiket, beli booking hotel dengan agoda.com. Biasa dia pergi ke Brunei, dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke Ho Chi Minh, pergi ke Bangkok. Tunjuk kita punya reference, apa nama ni, reference receipt kita yang kita print pada hotel. Hotel bagi kunci, boleh tidur masuk dalam, tak payah bayar deposit. Tapi yang katakan di China tak boleh, you kena bayar ikut harga bilik. Kalau bilik 1,000 RMB satu malam, you kena bayar 1,000 RMB. Kawan saya pelik, dia kata, saya kata macam ni Ustaz, saya duduk rata dunia tak nak kena bayar pun. Saya kata this is China. Ni China. Dia tak biasa tipu orang. Kalau dia tak tipu orang, dia tak boleh, dia takut orang tipu dia. Sebab tu dia minta deposit 1 malam bilik. Kalau tidur 3 malam, kena bayar 3,000 lah. Tapi boleh refund lah, dia tak ambil. Ikut legal, ikut protokol biasa. Macam biasalah kita serah kunci nanti, dia cek bilik semua ada, apa nama yang complimentary habis, tapi yang kena bayar ada, dia perlu tak kita bayar semua, kita bayar. Yalah, tak ada masalah. Cuma nak sebut dia tak percaya dengan orang.
Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, orang Cina adalah orang yang satu kaum, juga makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Tetapi Allah berikan mereka ada pegangan yang kuat. Disebutkan dalam pepatah orang Cina, kalau waktu muda kamu tidak kejar, kamu tidak bersungguh-sungguh, nescaya kamu akan menyesal di waktu tua. Orang Cina kata apa? Disebut dalam bahasa Cina, disebutkan bahawa Lao Shao Kunuli Lao Ta Ti Sheng Pei. Kalau kamu masa muda ni kamu tak buat kerja, kamu tak bersungguh, masa tua kamu tuan-tuan boleh tengok macam dengan robot Cook, ada kekayaan lebih daripada 338.7 bilion. Robot Cook orang kaya gula yang main dulu ke Malaysia, bapa datang daripada Fujian, China, main ke Malaysia zaman waktu muda, niaga kecil-kecilan, jual beras, jual tepung, jual gula dan sebagainya. Hari ini jadi toke gula terbesar, yang kaya punyai perniagaan multinasional. Kau nak sebut orang Cina, tapi orang Cina, peniaga Cina Malaysia tak berapa kagum sangat dengan robot Cook, walaupun dia nama antara manusia paling kaya di Malaysia dan di Asia Tenggara. Yang mereka menjadi inspirasi orang Cina ialah Tan Sri mendiang Lin Gotong, orang yang datang ke Malaysia dengan tongkang, dengan susah, mula daripada zero, daripada susah, tapi bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam perniagaan, sehingga boleh tukar Gunung Ganang di Genting Highland, tukar menjadi taman tema terkenal di dunia. Lin Gotong menjadi idola, menjadi inspirasi kepada orang bisnesmen Cina yang lain. Maknanya daripada kecil, daripada muda, daripada miskin, daripada susah, boleh naik dikit demi dikit dengan prinsip mesti berani mencuba semua bentuk perniagaan. Ini prinsip orang Cina. Rahsia kejayaan orang Cina mesti cuba, dan kegagalan itu adalah ibu kepada segala kejayaan. Ini prinsip orang Cina. Sebab itu mereka boleh berjaya. Mereka cuba. Yang ketiga, mesti berani untuk mengambil risiko. Dia cuba yang ni, dia cuba yang tu, dia berjaya, tak ada masalah. Seorang Cina kafir di Bangkok, nama saya tak ingat, dicatat dalam majalah The Time, dia ni antara top 10, nama 4 terkaya di Bangkok. Punya gelap malam, punya pelacuran, punya perjudian, dan bermacam-macam lagi. Naik daripada susah, bermula daripada bawah, sehingga menjadi antara yang terkaya di Bangkok. Akhirnya dia jatuh kaya, jatuh miskin, muflis, jatuh miskin. Majalah Time buat temu ramah dia, jumpa dia di tepi stesen bas Bangkok, sedang gendong roti, gendong di depan, gendong roti. Lepas tu majalah Time tanya, ni buat apa? Mahaga. Kalau Nabi tanya orang Yahudi itu maknanya mahaga. Apa ni? Apa daripada hang dari dulu jutawan duduk di puncak kejayaan, tiba-tiba turun sampai gendong roti mega, nak beli basikal pun tak mampu, hanya mampu gendong jual dalam bungkusan letak di perut depan. Dia kata apa? Dia kata, tuan, saya mula daripada bawah, saya tidak akan pandang ke belakang, saya akan terus pandang ke hadapan. Saya bagi jaminan tuan datang balik setahun kemudian, setahun tuan datang balik, jumpa di sini, tuan akan tengok apa yang akan berlaku. Setahun kemudian majalah Time pergi balik, jumpa di tempat yang sama, dia menjadi pembekal roti terbesar di Bangkok dalam tempoh 1 tahun. Ini rahsia mereka yang mereka cuba. Dulu niaga judi, niaga arak, niaga pelacuran, kelab malam, macam-macam lagi khidmat yang disediakan, tiba-tiba jatuh, naik balik. Sebab itu mereka berani, kerana mereka kefahaman mereka, falsafah kehidupan mereka ialah Shifai Naisheng Kong Cumu. Apa dia kata? Kegagalan adalah ibu kepada segala kejayaan. Gagal ini biasa. Kita orang Melayu tuan-tuan, niaga gagal sekali, obat lahum tak mau dah. Betul tak tuan? Tak mau dah, tak berani dah nak cuba lagi, tak berani dah nak buat pinjaman lagi, tak berani
Madinah itu ini dan sebagainya. Ini rahsia mereka. Jadi sebab itu Ustaz tambah lagi pula, tak habis lagi Ustaz Asli maki orang pula, kan, pelekeh orang pula. Sedangkan Rasulullah SAW ni tak mau nak berdebat dengan orang. Saya pergi Hong Kong tuan-tuan, selalulah saya di Hong Kong ni ada kerja, ada misi, ada berniaga dan sebagainya. Di Hong Kong tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Kowloon Mosque and Islamic Center di Nathan Road, di Tsim Sha Tsui, Sim Sa Tsui, tuan-tuan pergi, itu banyak orang Pakistan, itu banyak orang India Muslim, niaga macam-macam. Nasi mandi lah, nasi biryani lah, nasi macam-macam ada kat situ tu. Yang saya kecewa ialah bila sama-sama mereka ini duk berbalah. Duk abang kata Muhammad nak pergi itu restoran bismillah, itu tak sebelah punya ayam, dia kata. Saya kata ni saya tobat tak pergi kedai dia. Tak ada kempen. Anak negok elok-elok. Masing-masing bagi brosur, bagi tahu elok ni kedai saya menyediakan servis begini. Lepas tu makan. Sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu saya. Itu prinsip perniagaan biasa. Tapi jangan downgrade orang, jangan pelekeh orang, jangan menjatuh orang lain punya bahagian, jangan. Ini menyebabkan kamu tak naik-naik. Sedangkan Rasulullah SAW menjadi seorang ahli businessman yang berjaya, berkahwin dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, seorang businessman yang berjaya. Karena dia berniaga dalam keadaan yang jujur, tak pernah tipu. Kita pergi pasar malam tuan, kadang-kadang beli ikan, tengok ikan kembung berapa kilo, 12 kilo RM1, 12 ringgit sekilo. 12 kilo RM1 murah lah tuan. 12 ringgit sekilo. Kan kita tengok ikan, sekarang elok, sekarang mantap pun dia elok, apa semua kita pun tengok. Jarang kita duk alik-alik nak ambil duit daripada handbag, daripada poket kita. Dia sudah ambil yang ikan bawah, yang buruk, yang busuk. Berlaku tak pernah macam ni? Berlaku tak? Sini mungkin tak kot, tapi sebahagian tempat berlaku, ada penipuan. Kalau orang Cina di Cina, tak apa dia memang dia menipu. Dia susun buah lah, tentang pergi tengok, cukup cantik, begitu teliti, dia punya kreativiti dia menyusun, buat persembahan nak jual buah. Tadi bila kita beli, dia bagi kita buatan ni harga dia sekian-sekian. Jadi kita pun ambil saja belakang tu dia ambil. Dan suku kilo dia masukkan buah yang tak apa itu. Buah yang tangkai di depan kita, belakang tu dia akan sapu. Dia berniaga. Saya berniaga buat hantar barang mai tuan, kontainer daripada China balik ke Malaysia. First shipping tu dia. Memang betul-betul yang kita nak. Dia ikut spek kita betul. Kita order barang sekian-sekian, 40 kaki punya kontainer, sampai di Malaysia baik. Masuk second shipping, cantik lagi. Kita pun percaya. Dia minta deposit 30% untuk dia nak buat order. Siap barang, dia minta kita bayar 70% baki, baru dia hantar barang. Kita dah punya semangat tengok 2 kali shipping cantik, kita bagi full payment. Pada peringkat order sudah bagi bayar full payment. Dia pun seronok tuan-tuan. Bila sampai Malaysia third shipping, tengok-tengok separuh belakang dah tak ada. Hari ini perangai dia. Dia menipu, itu benda biasa bagi dia. Sebab dia hanya meletakkan dunia semata-mata. Orang Cina meletakkan dunia. Pensyarah saya di universiti, the College of Chinese Language and Culture of Jinan University. Saya belajar di College Bahasa Mandarin di Jinan University, Guangzhou. Lecturer bagi tahu apa? Dia kata Tuhan kami ialah wang, Tuhan kami duit, tokong kami bank. Pagi-pagi Yuan-Chen. Tahu apa Yuan-Chen? Yuan-Chen ni panggil duit. Waktu orang Cina ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi rumah dia ada bunga kristal, tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tanya ni pokok apa? Kalau warna macam ni, ini green jade, ini duit, pokok bunga panggil duit. Dia ada nama-nama dia. Kan? Waktu orang Cina tak mau, nama 4 tak mau, se tu dia tak mau. Pasal apa? Se ni mati. Sui. Pada tetapi Cina 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 3A. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A. Dia 24, dia tak mau. Dia nak 28 om. Walaupun 8 tu disebut pa, 1、3、4、5、6、7、pa, bukan. Kaya ni dia panggil fa, bukan pa. Fa, F-A. Kalau 8 dia panggil B-A, B-A, pa. Dia walaupun dia tulis B, dia baca dengan P, dia bukan baca B, dia kata pa.
Tu kena ngaji lah sikit, nanti kita buat kelas bahasa Mandarin. Baik, jadi orang Cina dia tak mau, dia seronok, dia sebut, bagi dia bila sebut kaya. Sebab tu dia suka nombor 8. Kita tak percaya tuan-tuan. Nombor-nombor ni bukan penting. Nombor 4 semua 0, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, tak apa. Oh gila, oh tak mau sui. Nombor tu walaupun elok pun sui dia kata. Dia percaya nombor. Baru ni tadi saya tuan-tuan, seorang Cina, dia apa, dia baru nak nikah, dia punya bisnes dia, pergi jumpa feng shui. Kita kata apa, orang lain panggil apa, feng shui. Feng shui salah, bukan feng angin, shui air. Ni anugerah shui ni air kan. Feng shui bukan feng shui, bukan feng shui. Jadi feng ni macam kita lah percaya 4 alam, 4 benda ni, angin, air, api, tanah kan. Dia orang buat alam, sumber alam apa semua ni tu, ada dia sebut benda tu. Orang Cina pun sama juga. Cuma Cina ada 5, dia tambah lagi logam. Nombor 5 tu logam, dia percaya dengan logam. Baik, satu manusia pergi jumpa dengan feng shui dia, pergi jumpa, tanya dia, saya mau beli kereta ini baru punya 5 Series BMW, apa nombor yang you cadang, mau cantik punya nombor, mau kasih punya bisnes saya. Jadi Cina tu pun tedek tengok tangan dia, oh nombor bagus, nombor 69. Dia pun pergi order JP, dia tak kira bayar berapa, jangan kira. Asal feng shui kata, dia punya tim tukang ahli nujum negara, dia kata 69, dia pun order 69. Bayar beribu-ribu dekat JPJ, dapat nombor 69. Satu hari lepas 2 minggu dia pakai, dia lalu ke sebuah jalan di PJ Petaling Jaya, satu ketul bata jatuh seberat 20 tan, hempak betul-betul kereta dia. Itu bukan itu namanya sui. Mati tuan-tuan, lepek dia dengan awet dia sekali. Jatuh ketul batu betul-betul yang tak kereta dia, lepek tuan-tuan, 20 tan, 2,000 kilo punya batu jatuh atas, 20,000 kilo batu jatuh atas kereta, 4 mati. Dia pun dah tak percaya, kawan-kawan dia pun dah tak percaya dengan tukang tidik dia. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Ayat saya baca, wa inna Allah ala ma'al muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang suka buat kebaikan. Mereka buat baik, insya-Allah kita akan berjaya, kita akan maju. Jangan menipu. Sebagaimana Rasulullah SAW, bukan Nabi tak pernah masuk business administration, Nabi tak pernah masuk business Chinese, Nabi tak pernah belajar tentang ilmu perniagaan, tetapi rahsia Nabi, kerana Nabi SAW menjalankan perniagaan untung yang jujur. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, patutnya kita boleh lagi, kita lebih berjaya daripada bangsa lain yang berjaya di atas muka bumi ini. Khususnya kita nampak pada orang Cina. Sebab itu kita melihat kejayaan demi kejayaan yang berlaku kepada mereka kerana mereka bekerja keras. Mereka bekerja keras, mereka bersungguh-sungguh kan. Kita pun tuan-tuan, tabarakallah, kita ada elemen sedekah, kita ada elemen zakat. Az-zakat bermakna an-numu. Lagi kita bagi, lagi banyak kita diberikan, diberikan apa namanya, kelebihan, penambahan rezeki yang berganda-ganda. Maka kita sepatutnya menjadi umat yang bangga dengan Islam. Produk kita adalah produk Islam yang kita nak bawa ke tengah-tengah masyarakat, sama ada dalam bentuk perniagaan, sama ada dalam bentuk ekonomi, sama ada dalam bentuk rumah tangga, hubungan sosial, sama ada dalam bentuk politik, pentadbiran kenegaraan dan sebagainya. Letakkan Islam di hadapan, insya-Allah kita akan maju, kita akan selamat, kita akan berjaya. Hari ini alhamdulillah ayat anugerah, masya-Allah, perniagaannya begitu berjaya, begitu hebat. Hari ini boleh buat program sebegini rupa. Hari ini syarikat-syarikat besar yang lain bersama sudah pun bergerakkan kepada program-program yang sedemikian rupa. Yang saya dengar dalam berita tadi pun, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah Darul Aman pun yang hari ini menganjurkan program karnival Museum Padi. Kalau tak silap, di Museum Padi dia buat program disebut apa? Kita mesti perbanyakkan program-program agama. Tapi malam ni saya tengok konsert bersama Mamat Aziz. Oh ibu, nyanyi lagu ibu tuan-tuan, itu Mamat Aziz dulu. Jadi apapun kena kembali kepada agama, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul? Itu dia. Banyak poin boleh malam ni, bukan setakat poin menega je. Bahasa Cina belajar sekali. Tuan-tuan, patut memanggil Ustaz Pak Cina. Memang hebat sungguh dalam memanggil bahasa. Tuan-tuan, insya-Allah kita semua kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak-anak tu, kan, pastikan anak kita bukan sekadar boleh bahasa Melayu je, bahasa Inggeris, bahkan bahasa Cina, juga bahasa Mandarin, kan, boleh hebat lagi, kan, Urdu apatah lagi, dan juga bahasa Tamil. Tamil, siapa yang Tamil tak? Tamil tak boleh, Urdu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melengkapi pusingan yang terakhir, dan kita persilakan Ustaz Cina untuk tidak bersoalan juga dalam pusingan rumah tangga, kebagaimana rumah tangga. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz pula, dan minta Ustaz berkesimpulan terus untuk pusingan terakhir, insya-Allah. Saudara Pengerusi, Fadil Ustaz Hasrin, saya pun keluar mata tuan-tuan kerana celotek yang disampaikan oleh Fadil Ustaz. Dan saya boleh bayangkan mungkin bagaimana tuan-tuan tengok keindahan rumah tangga Fadil Ustaz, insya-Allah, yang punya anak yang ramai, yang punya anak yang berjaya, insya-Allah. Cuma isteri masih seorang lah. Mudah-mudahan mungkin takut yang rasmi seorang, yang tidak rasmi itu Allah Allah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, moderator sebut tadi kita nak berhenti 9.30, Ustaz Hasrin balun sampai 9.35. Jadi saya tak ada tuan-tuan, cuma waduh dia balun saya punya masalah tuan-tuan, jadi saya pun coba buat kesimpulan terbaik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Tunkahul mar'ata li arba'." Kahwinlah perempuan itu dengan 4 tahun. Apa dia tuan? Yang pertama boleh tuan? Yang pertama boleh? Hadis ni biasa kita dengar kan? Kahwinlah seorang perempuan itu dengan 4. Yang pertama dia apa tuan? Kerana apa? Kerana cantik dia. Wali jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Kerana cantik dia, kerana kaya dia, kerana keturunan dia, kerana agama. Wali diniha, fadfar bidhati din, taribat yadak. Nabi sebut yang akhir itu adalah fadfar bidhati din, kamu pilih yang beragam. Taribat yadak maknanya cuci tangan. Gayatlah gaya, selesai masalah. Apa yang kita nak simpulkan di sini ialah apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hasrin sebentar tadi, bahawa kunci kebahagiaan itu ialah agama. Bisa tak ke mana pun disebut mawaddah warahmah, kasih sayang, rahmah, cinta menyertai, puji-pujian yang baik, walaupun contoh dibuat dalam bentuk yang seloka, dalam bentuk yang berjenaka, tetapi membawa suatu pesanan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kelangsungan kepada bahagia ini bergantung kepada agama, kepada sejauh mana turutnya kita terhadap agama. Orang Cina tetapi tidak ada agama. Tuan-tuan boleh tengok, saya pergi duduk di rumah orang Cina tuan-tuan, akhir hidup dengan anjing, baik kebelah dengan anjing, tidur dengan anjing, makanan anjing, sampai RM100 sebulan. Anak balik terajang ibu, anak balik tengking ibu, anak sudah tidak ada adab dengan seorang ibu. Orang Melayu Muslim kita pun ada di Ampang Selangor, seorang remaja minta duit dengan mak tak bagi dia, tendang mak dia jatuh tangga, mak koma. Di Kedah ni pun ada. Ini fenomena yang berlaku apabila agama dibelakangkan. Contoh yang dibuat oleh Ustaz, Masya Allah, sangat baik. Contoh seorang isteri yang baik, contoh seorang suami yang bertanggungjawab. Dan kunci kebahagiaan ini bukan bergantung kepada kuantiti masa yang kita ada dengan keluarga. Hari ini kita tengok ramai tuan-tuan, banyak masa ibu ayah yang bersama dengan keluarga. Kami penceramah, pendakwah ni tuan-tuan,
saya demi Allah saya sebut pada tuan-tuan, saya sebulan beberapa kali kadang-kadang balik touch and go. Balik touch and go. Kadang-kadang tak sempat ke mana pun. Alhamdulillah lah dalam tak sempat pun 6 orang juga lah boleh. Kan? Saya kata kat rumah saya, anak 2 lelaki, ada 4 perempuan setakat ni. Saya kata Rasulullah ada 7 anak, 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan. Jadi eloklah kata tahun depan ni kalau ada semua lagi tu cukup-cukup, tak apalah, Aiman tak kisah sebelah. Kan? Jadi sebab itu hadirin dan hadirat ini rahmati Allah, besok di antara kita dengan orang bukan Islam, kita dengan ialah agama. Sejauh mana kita memilih. Saya tengok dalam keluarga, sebab itu saya katakan tadi, kunci kebahagiaan bukan dengan kuantiti tapi dengan kualiti. Dengan sejauh mana kita spend masa kita dengan keluarga. Tambah macam kami yang ustaz-ustaz kita yang siang malam pagi petang, kadang saya terganggu, kadang faham, kadang-kadang saya pernah sampai satu tahap lunch, breakfast di Langkawi, lunch di LIA, dinner di Kota Kinabalu. Daripada Kota Kinabalu besok pagi Kota Kinabalu lunch, breakfast, lunch di Kuching, dinner di Kuala Lumpur. Pernah sampai begitu, kadang-kadang ke Jakarta, Bandung, Surabaya, seluruh Indonesia. Ini pengalaman. Tapi bagaimana kuantiti masa, bagaimana kualiti masa yang kita nak berikan. Kadang-kadang nampak kuantiti masa banyak kita bersama keluarga, tapi tengok masing-masing sibuk dengan TV. Saya tak pandai nak ajuk cakap macam ustaz ada cerita, ustaz tengok TV semua tuan boleh hafal apa drama apa ustaz? Dah Melayu tu apa tadi? Marina apa-apa tu apa? Dah saya baru dengar, saya tak ada nak tengok TV tu, tak ada sungguh. Ustaz tengok konten malam kat rumah ustaz kata. Kan? Jadi maknanya gambar buat apa drama tu cinta maafkan aku. Aku tidak sempurna. Tidak ustaz biarkan semua kan. Jadi nak gambarkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tengok masjid dengan tengok TV, duduk bersama tapi tengok TV, duduk bersama pegang handphone. Saya ceramah di hotel di Palma Ampang. Lepas waktu berbuka puasa, kita salat maghrib, kita ceramah daripada jam 8 sampai jam 8.45. Hotel di Palma Ampang di Shah Alam buat program kuliah setiap malam. Lepas malam tu, lepas sembahyang makan, duduk atas meja ni, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, 4 orang tak bersembang, tak bercakap daripada mula sebelum waktu berbuka sampai saya habis ceramah. 4 tengok smartphone. 4 duduk balas WhatsApp ke, duduk tengok Instagram ke, duduk balas Twitter ke, duduk tengok Facebook, Allahualam, tapi tak bercakap. Masing-masing sibuk dengan handphone. Sebab itu saya kata kunci ialah bagaimana kita menguruskan kualiti masa yang baik yang kita gunakan untuk kita berbuat sesuatu untuk kebahagiaan keluarga kita di dunia dan sebab itu punca yang paling besar ialah agama. Kita bolehlah tuan-tuan kalau kita nak sekadar kita berhibur kan. Saya kadang-kadang bosan-bosan saya menyanyi lagu untuk isteri saya kan, lagu kasih sayang kepada isteri. Kita tanya dia,你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心，我的情我的想不移，我的爱不变，月亮代表我的心。Kita tanya, 你问我爱你有几分？ Yang berapa banyak cintamu padaku? Tanya dia, dia boleh jawab balik, 我爱你有几分？ Cintaku padamu tidak terkira banyak. Digambarkan月亮代表我的心. Cinta saya ni bagaimana Pak? Ibarat bulan purnama. Apa nama ni? Bulan purnama mewakili hatiku. Kan? Kadang-kadang dalam tuan nak berhibur, bolehlah tuan, kan? Tak ada masalah nak nyanyi, okey, boleh nyanyi. Dan satu lagi tuan, bila kita sebut tentang agama, ya, kita kena yakin sebagaimana saya sebut di mukadimah tadi, bahawa kita suatu hari nanti akan tercari-cari agama. Apa yang kita dah boleh buat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita dah cari apa yang kita dah sumbangkan untuk agama.
Maliki Yaumiddin, kita baca dalam surah Al-Fatihah. Allah pada hari beragama, hari agama nanti Allah menjadi raja pada hari agama, yang mana pada ketika itu kita semua akan cari apa yang kita dah sumbang untuk agama. Yang boleh ceramah teruskan berceramah, yang boleh berpidato, yang boleh menyumbang idea, sumbangkan idea, yang boleh tulis teruskan menulis, yang boleh buat apa, yang boleh menyanyi lah. Yang penting kita boleh sampaikan agama, kita boleh buat sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat sebuah lagu di Indonesia. Orang Indonesia tuan-tuan, dia menyanyi lagu suci, dia suka lagu suci dalam debu. Kalau saya menyanyi engkau bagai air yang jernih, itu saya lagu cinta. Kawan-kawan kita semangat jihad tuan-tuan, buat lagu Islam, lagu suci dengan debu. Tayamum, anu suci dalam debu. Islam bagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, menyinari sanubari insan, untuk setiap umat manusia. Islam bagai air yang jernih di bumi yang penuh berdebu, menyinari sanubari insan, untuk setiap umat manusia sepanjang masa. Islam kan jaya selamanya, walau ditentang masa, namun tak semua punya daya menentang murka. Suatu hari nanti Islam kan bercahaya, menyinari dunia, makhluk dan seisinya. Di situ kan terlihat kebenaran terungkap, Quran jadi pedoman, sunnah jadi acuan, bukan khayalan yang Allah janjikan, tapi kemenangan yang nyata. Bukan khayalan yang Allah janjikan, tapi kemenangan yang nyata. Jadi mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada hari ini lagu yang telah saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita, Allah beri kekuatan kepada kita, Allah berikan azam yang kuat kepada kita untuk kita memulakan tahun baru hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1436 hijrah ini dengan semangat dan azam yang baru untuk kita kembali kepada agama. Aslim taslam, hiduplah kamu dengan cara Islam. Islamlah kamu, diri kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, negeri kamu dan negara kamu. Nescaya kamu akan selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan yang berbahagia sekalian. Begitulah perbincangan kita pada malam ini secara yang santai, dan mudah-mudahan panduan yang dapat kita ambil ulasan daripada kedua-dua panel dapat kita jadikan iktibar dan kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, hadis yang masyhur, kita sampaikan walaupun sedikit, kita amalkan walaupun sedikit. Kata Imam Ghazali, ma la yudruku kullu la yudruku kullu. Kalau tak dapat nak buat semua, janganlah tak buat langsung. InsyaAllah kita amalkan bersama. Tuan-tuan, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mufti Negeri Kedah dan juga pihak Masjid Al-Bukhari urusan, dan terutama kepada penaja program pada malam ini yang menaja keseluruhan kos panel dan sebagainya, pihak Anugerah. Tuan-tuan, kita mengalurkan tuan-tuan untuk membeli ataupun melihat barangan Anugerah dan juga membeli untuk penggunaan seharian pelbagai produk. Ada lebih 20 produk di belakang sana, tetap dilihat. Dan alhamdulillah untuk maklumat tuan-tuan, program ilmu yang dianjurkan di bawah Anugerah akan berterusan mudah-mudahan
hasil sumbangan kita semua. Dan sebenarnya ini adalah satu sumbangan CSR kepada masyarakat balik. Sebab kita tak nak masyarakat hanya faham Al-Quran hanya boleh dirasai dengan produk-produk air dan sebagainya. Sebenarnya Al-Quran perlu kita amalkan masing-masing bersama. Jadi kerana itu dianjurkan program-program untuk memahamkan rasa-rasa yang banyak terkandung dalam Al-Quran dan secara santai sebagainya mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebagai penutup kita pada malam ini, saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita berselawat sebelum kita naik ke atas untuk melaksanakan solat waktu kita terakhir untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan besok ada lagi peluang untuk terus sujud kepada Allah. Baik tuan-tuan, InsyaAllah tanpa sampai duduk tanpa boleh, InsyaAllah sempena awal Muharram ini kita berselawat sampai SAW memohon keberkatan Allah SWT. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul budur misla husnika ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullah ala Ahmad adda ta'lihi suturi. Ahmadul hadi Muhammad sahibul wajhil munir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Dan lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan dan terima kasih kepada Ustaz Mak Cina dan juga Ustaz Asli Mahri. InsyaAllah kita tangguh kita dengan tasbih kamarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.